Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke hot seat istimewa kita yang dinanti-nantikan pada hari ini bersama Yang Berhormat Datuk Seri Syamsuddin Hussein, Menteri Pertahanan Malaysia dan juga Menteri Tugas-Tugas Khas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita. Datuk Seri, we are very excited. How are you today? I'm fine, very happy, rasa lega. Rasa lega. Kerana perjalanan perhimpunan berjalan dengan lancar. Syukur Alhamdulillah. So, sesi awak tanya saya jawab ni Datuk Seri ya. Kita explain sikit, awak is from the public dan saya tu Datuk Seri sendiri menjawab persoalan-persoalan daripada rakyat. So, without further ado, boleh kita teruskan? Boleh, sila. Okey, soalan pertama Datuk Seri. Pada masa dan era ini kita bukan sahaja berdepan dengan traditional security threat, tapi juga ancaman keselamatan yang bersifat non-traditional seperti radikalisme, ISIS, Daesh dan sebagainya. Sejauh manakah negara kita bersedia untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini? Kita tengok sekarang ancaman baru. Negara-negara di luar sana pun terkapai-kapai nak mencari pendekatan yang terbaik. Tetapi Alhamdulillah, kalau nak bandingkan dengan negara-negara lain yang jauh lebih besar, lebih kaya, mempunyai bala tentera yang lebih besar, kita hari ini syukur keadaan kita masih lagi stabil, aman dan mampu bertahan. Cuma kita kena sedar dalam UMNO dan kita kena yakinkan kepada orang ramai bahawa ancaman Daesh dan IS ni berbeza dengan ancaman yang kita hadapi dahulu. Dia berbeza dengan Jemaah Islamiah, dia berbeza dengan ancaman Mat Selamat, Al-Qaeda, kerana apa yang kita lihat menular di dunia sekarang ni dah sampai ke rantau kita. Contohnya di Bandar Marawi di Mindanao. Sebab itu kita kena pastikan bukan sahaja dari segi persiapan ketenteraan kita, tetapi the hearts and minds. Nak meyakinkan kepada orang ramai bahawa inilah sebenarnya musuh kita. Inilah yang sebenarnya musuh kita yang perlu kita rapatkan barisan kita. Dan saya menyeru dan merayu kepada orang ramai, jadilah mata dan telinga kepada Menhan ini. Dan maklumat yang disampaikan kepada kita, kita akan cuba cari jalan yang terbaik untuk menanganinya. Tetapi selagi saya Menteri Pertahanan, saya akan beri jaminan bahawa kita tidak akan benarkan seinci pun bumi bertuah Malaysia ini diceroboh dan dijajah oleh sesiapa pun, insyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. I immediately feel very safe. No, well, insyaAllah. Rasa selamat. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah tahap keselamatan negara terutamanya dari segi aset pertahanan negara, Datuk Seri? Dari segi aset, pertamanya saya nak tekankan, kalau kita lihat apa yang berlaku di Syria, di Iraq, apa yang berlaku di Yemen, aset yang paling canggih di dunia pun tak mampu berdepan dan menyelesaikan apa yang terpaksa mereka hadapi di sana. Bermakna bahawa kekuatan kita tak bergantung hanya kepada aset. Yang penting ialah semangat anggota kita. Yang penting anggota-anggota kita boleh pergi ke sempadan, menyedari bahawa isteri mereka, suami mereka, anak mereka berada dalam keadaan yang selamat, dapat duduk dalam rumah yang selesa, anaknya boleh pergi ke sekolah. Dan wakil jurucakap kita semalam menyatakan bahawa mereka cukup hargai bila Mendes menyediakan bas sekolah di mana anak-anak kita tak payah pergi sekolah naik truk tentera lagi. Semua itu penting kerana ini memberi keyakinan, moral booster kepada anggota kita supaya mereka boleh memberikan fokus yang sepenuhnya kepada mereka. Dan inilah hasil perjuangan UMNO. Inilah saya harap bahawa wanita sendiri, saya bincang dengan Kak Ijat semalam, bagaimana wanita sendiri boleh mendekati anggota-anggota mereka kita ni. Kerana bukan sahaja anggota tu yang kita beri tumpuan, kita juga memberi tumpuan kepada isteri mereka, pada anak-anak mereka. Dan di sinilah secara inklusif saya nak sayap-sayap dan melalui semangat yang kita tengok hari ini, kita menyemarakkan dan semua ni boleh membantu kita di Mendef, insya-Allah. Ya, betul. Bukan sahaja pada aset. Kekuatan kita bukan sahaja terletak pada aset, tapi juga pada semangat para jurid kita, ya Datuk Seri. Soalan seterusnya,
Datuk Seri, baru-baru ini Datuk Seri telah pergi ke Riyadh mewakili Malaysia bersama 41 Menteri Pertahanan daripada 41 negara Islam untuk melancarkan Islamic Military Counter-Terrorism. Dan Datuk Seri telah highlight bahawa ancaman ISIS telah juga merebak ke Asia Tenggara. Apakah dapatan daripada program Datuk Seri di Riyadh baru-baru ini? Pendekatan IMCTC ini menggembelengkan 41 negara Islam dengan satu tujuan, berdepan dengan keganasan, militansi, dan saya rasa tepat pada masanya. Dan ini penting kerana dunia melihat Islam dan negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam zero. Mereka melihatnya dalam keadaan yang begitu sinis. Jadi secara simboliknya, bila 41 pemimpin, menteri-menteri pertahanan negara Islam berada dalam satu forum atau satu pakatan, saya tengok bahawa ini menyampaikan mesej sejelas-jelasnya kepada mereka di luar sana bahawa masalah Islam akhirnya mesti diselesaikan oleh negara dan pemimpin-pemimpin Islam. Dan Alhamdulillah, saya mewakili Malaysia, saya mewakili UMNO untuk menyatakan bahawa kita tak berpeluk tubuh, tidak tunduk menyerah kalah, kita tetap bersama berhadapan dengan musuh-musuh ini. Ini memposisikan negara kita dalam keadaan di mana dunia melihat landscape baru ni penuh dengan ketidaktentuan. Dan tanpa apologetik, saya nak nyatakan bahawa ini hasil perjuangan UMNO dan juga Barisan Nasional. Datuk Seri, I'm out of word. It was so impressive. Dan when we are talking about impressive ni Datuk Seri, Datuk Seri dilihat sebagai seorang pemimpin that has been through a lot, especially selepas MH370 dan MH17, dan Datuk Seri come back stronger and thriving. Datuk Seri, sekarang ni orang muda bertanya lah, kalau boleh, apakah nasihat kepada orang-orang yang muda yang mahu menjadi pemimpin that you believe to bring this country to greater heights? A very good question. Dan saya nak jawab macam ginilah. Untuk anak-anak muda kita, mereka yang sekarang ni mendekati UMNO dan cuba meniti apa yang kita hadapi ni untuk mewarisi kelangsungan perjuangan kita. Pertamanya, jangan takut untuk melakukan sesuatu. Yang paling penting ialah niat kita. Kalau niat kita ikhlas, niat kita jujur, dan kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk perjuangan, untuk parti, insya-Allah Allah SWT akan memberikan kita ruang untuk memainkan peranan kita. Kedua, jangan takut untuk gagal. Bila kita gagal, bina balik semangat, bangkit semula. Kerana melalui kegagalan itulah akan memberikan kita kekuatan untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang mungkin lebih berat pada masa-masa yang akan datang. Saya berani menyatakan di sini kerana masa kita berdepan dengan MH370, kita berdepan dengan MH17, kita berdepan dengan perpecahan UMNO dan Barisan Nasional pada satu ketika dahulu. Dan apabila kita berdepan dengan ancaman-ancaman cemuhan daripada pelbagai pihak, akhirnya kalau kita meletakkan kepentingan yang lebih besar, iaitu perjuangan kita dan parti kita, maka hari ini kita dapat berkumpul, berhimpun dalam Perhimpunan Agung 2017 ini dalam suasana yang cukup meriah, jauh berbeza dengan 2 tahun yang lalu. Dan ini saya nak mengucapkan tahniah kepada pergerakan wanita UMNO Malaysia di dalam dan juga di luar Dewan, yang saya cukup kagumi kerana mereka inilah telah memeriahkan suasana kita, dan ini diperlukan hari ini dalam kita nak balik ke kawasan masing-masing, dibekalkan dengan semangat luar biasa untuk persiapan pilihan raya umum yang bakal kita hadapi. Bercakap tentang pilihan raya, Datuk Seri, this is the last part of this interview, Datuk Seri. Kita akan berhadapan dengan what Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan, bapa segala pilihan raya. So kita di sini, awak tanya saya jawab adalah untuk menjauhkan persepsi. Kita minta lah Datuk Seri
memberi sedikit nasihat atau pesanan kepada pengundi-pengundi di luar sana tentang dakwah dan fitnah terhadap kerajaan dan bagi menghadapi pilihan raya akan datang? Pertamanya, dalam persiapan kita untuk pilihan raya kali ini, business cannot be as usual. Apa jua pendekatan yang kita buat ni mesti kita lakukan mungkin di luar kotak. Keduanya, apa jua perancangan kita nak lakukan ini biarlah terancang, bersasar, cukup berfokus, kerana kita mesti memenuhi aspirasi, kehendak pelbagai lapisan masyarakat. Dan kalau kita tidak sasarkan pendekatan kita secara berfokus, saya bimbang ada golongan-golongan yang masih lagi memikirkan diri mereka terpinggir daripada perjuangan UMNO. Sebab itu JR dan JR Plus kali ini merupakan satu pendekatan yang cukup tepat, di mana secara inklusif kita melibatkan sayap-sayap kita melibatkan parti-parti komponen kita, dan inilah saya harap pendekatan-pendekatan yang di luar kotak yang harus dipraktikkan, yang harus diterjemahkan, harus digerakkan sehinggalah ke peringkat akar umbi di PDM dan di cawangan-cawangan. Dan di mana-mana kita berada di negara kita ini, kita tengok kehadiran wanita itu sentiasa ada di sana. Tetapi kita kena bimbing mereka. Kita kena halakan mereka kepada golongan-golongan yang telah pun kita tentukan sasarannya. Dan melalui tindakan yang perinci inilah saya harap bahawa kita dalam pilihan raya yang akan datang ni bukan saja menang, tetapi insya-Allah menang dengan majoriti yang lebih besar. Dan ini saya harap orang akan iktiraf dan menghargai sumbangan pergerakan wanita UMNO Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Bak kata Datuk Seri, business not as usual. Not as usual. And we have to think outside of the box. Apa yang you buat sekarang ni pun business not as usual. So Datuk Seri, kita tahu Datuk Seri pun sibuk, masa pun mencemburui kita. Jadi kita tidak kita di sini ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana Datuk Seri sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini menjawab segala persepsi dan mendekatkan kita kepada realiti. Semoga kalau ada hot seat lagi Datuk Seri sudi join kita lagi. Terima kasih. Saya juga sampaikan salam Kak Ijat yang berada di pentas. Dia kata dia cover saya dekat sana sebab program dia dekat sini dengan wanita. Jadi dengan itu saya nak ucapkan tahniah lah kepada wanita, terus doakan sama-sama dengan pucuk pimpinan, kita rapatkan barisan dan lakukan perkara sebegini yang saya rasa mungkin kaedah yang terbaik untuk mendekati golongan-golongan yang mungkin sebelum ini UMNO tak dapat mendekati. Tahniah, syabas kepada semua. Terima kasih.